مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال ذي العظمة والكبرياء والجلال والجمال، له الأسماء الحسنى وصفات العلا والعطاء والنوال. أحمده حمد الشاكرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan menjadi pembeza antara yang benar dengan yang salah. Sadaqallahul azim. Para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada ketika ini dan saat ini kita masih lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan dan kesejahteraan. Kita masih lagi dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih lagi dibekalkan oleh Allah SWT kesihatan dan kesejahteraan. Maka sepatutnya kita pada hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Muslimin dan muslimat, sedang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuki hari yang ke-16 kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan saya berterima kasih kepada penganjur Persatuan Ulama Malaysia yang memberi peluang kepada saya untuk bermuhasabah pada petang ini dalam suasana kita menyambut Ramadan yang berbeza dengan tahun-tahun yang lepas, kerana kita masih lagi dalam keadaan PKPB, iaitu dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan kita berbeza apabila datang bulan Ramadan, kita mengubah cara baru, tekad baru, azam baru untuk menjadi orang yang dikasihi dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh demikian pada petang ini kita ingin membincangkan tentang bagaimana manhaj ataupun sukatan ataupun kurikulum Rabbani untuk membentuk insan ataupun orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kerana orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang berjaya di sisi Allah SWT ialah orang yang mendekatkan diri dengan Allah SWT, yang dipanggil orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dan orang yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kita akan melihat bagaimana Allah SWT mentarbiahkan manusia.
Bagaimana Allah SWT mengatur kehidupan manusia pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu, bahawa manhaj merupakan jalan atau aturan yang diaturkan oleh Allah SWT. Jadi aturan Allah SWT merangkumi semua aspek. Dan kita orang yang baik mengikut kaedah-kaedah yang ditentukan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min haqq ila al-akhir ayat. Di mana Allah SWT menyatakan, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yang iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan jangan sekali-kali kamu mengikut hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Dan tiap-tiap umat di antara kami kurniakan aturan dan jalan yang jelas dan nyata. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya sekiranya dikehendakinya, nescaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah SWT hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah kamu melakukan kebaikan. Hanya kepada Allah tempat kamu kembali. Lalu diberitahunya kepada kamu apa yang tak kamu perselisihkan. Jadi berdasarkan kepada ayat yang dibaca dan kepada Ramadan itu sendiri. Di mana bulan Ramadan Allah SWT menurunkan manhaj, iaitu dinamakan Al-Quranul Karim. Allah SWT menggambarkan dalam Al-Quranul Karim ciri-ciri orang yang dikatakan insan Rabbani ataupun insan jati. Di mana dimaksudkan dengan insan sejati itu ialah insan ataupun manusia ataupun makhluk yang menyandarkan keseluruh kehidupan diri mereka kepada Allah SWT, pentadbir sekalian alam. Dan matlamat hidup mereka semata-mata untuk mencari keredaan Allah SWT. Oleh sebab itulah, dalam kehidupan kita ini, kita perlu kepada 6 perkara asas. Yang pertama, dalam kerja buat kita, apa yang kita laksanakan supaya dalam pemerhatian Allah SWT mengampunkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kerana itulah, dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan pengampunan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan ataupun orang yang menghidupkan Ramadan dengan baik, dengan sempurna, maka akan diampunkan dosa-dosa mereka. Sama ada dosa yang telah lalu ataupun dosa akan, selagi mana mereka tidak melakukan dosa besar. Muslimin dan muslimat. Yang kedua, dalam kerja buat kita, dalam kerja-kerja kita perlu kepada mencari keredaan Allah SWT. Untuk mendapat redha Allah. Makan kita supaya Allah SWT redha. Bercakap kita Allah SWT, keluarga kita Allah SWT, dan semua keredaan Allah SWT, maka kita apabila nampak keredaan Allah, maka perlu kepada takarub kepada Allah SWT, atau mendekatkan diri dengan Allah SWT. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT? Sudah tentulah kita kena kenal siapa Allah SWT. Dan bagaimana cara nak kenal Allah SWT? Allah SWT datangkan Al-Quran Karim menceritakan sifat-sifat Allah SWT sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Dia yang memiliki hari kemudian. Kemudian sebelum itu Allah SWT minta Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku yang mentadbirkan langit ini, aku yang mentadbir bumi ini, aku yang anak ini, dan aku akan balik. Kamu akan dikembalikan bertemu dengan Allah SWT atau dengan aku, kata Allah SWT.
Itu yang pertama. Jadi oleh kerana itulah kerja buat kita mesti mendapat redha Allah SWT. Yang ketiga, kita perlu kepada rahmat Allah SWT untuk mendapat kasih sayang Allah SWT. Untuk mendapat kasih sayang Allah SWT, perlulah kita memerhatikan ataupun sentiasa bermuhasabah, menilai kerja-kerja supaya kerja-kerja itu tidak dimurkai oleh Allah SWT. Itulah yang dikatakan oleh Allah SWT. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muslimin. Sesungguhnya Allah SWT suka orang yang bersih dan orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Allah SWT suka kepada orang yang sentiasa melakukan kebaikan ataupun ia katakan muslim. Jadi sesuai dengan masa kita sekarang ni, di mana digalakkan kita untuk bersuci ataupun membersihkan diri untuk menjauhkan daripada penyakit dan penyakit dalaman, iaitu penyakit dalaman, membersihkan hati kita daripada riak, takabur, semua, putus asa dan lain-lain. Maka perlu kita membersihkan diri, iaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk bertaubat kepada Allah SWT, Allah SWT mengajar kepada kita dalam bulan Ramadan. Maka kita banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ikatlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu mendapat kemenangan ataupun mendapat kejayaan. Yang keempat, kita perlu amal perbuatan kita, kerja-kerja kita perlu kepada mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Makan kita supaya makanan yang datang daripada makan yang berkat. Minum daripada minum yang berkat. Pergaulan di antara sesama manusia dengan pergaulan yang berkat. Dan semua rumah kita, rumah yang berkat, kenderaan yang berkat. Maka keberkatan inilah yang dinilai oleh Allah SWT. Maknanya kita buat sedikit tetapi pahala ganjaran yang banyak, sebagaimana Allah SWT menyatakan bulan Ramadan ini merupakan bulan mubarakah, bulan yang berkat, di mana Allah SWT gandakan pahala-pahala di sudut amalan-amalan kita. Kemudian maka juga perlu kita dalam bulan Ramadan al-Mubarak, apabila kita melakukan sesuatu perkara, mestilah kita istiqamah atas jalan yang betul. Sebagaimana kita nyatakan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Bagaimana nak tengok jalan lurus? Maka kita perhati kepada Al-Quran Karim menyatakan antara jalan lurus itu ialah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu jalan nabi-nabi, jalan rasul-rasul, jalan siddiqin, orang yang benar, dan jalan para salihin. Jadi semua ini diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim, di mana Allah SWT menyatakan bahawa Allah SWT menyebut kepada kita sebagai peringatan wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Jadi Allah SWT menyatakan bahawa supaya memberi peringatan bahawa dan ingatlah tentang hari akan bangkitkan dalam tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka daripada golongan mereka sendiri. Dan kami datangkan kepada wahai Muhammad untuk menjadi saksi terhadap mereka iaitu umat. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiada sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang gembira bagi orang lain. Bermakna atas dunia Allah SWT telah menyatakan kepada kita bahawa kita akan kembali bertemu dengan Allah SWT, dan di sana Allah SWT akan menurunkan ataupun mendapatkan saksi-saksi yang terdiri daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, di mana Allah SWT menyatakan nahnu naqussu ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli la minal ghafilin. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad seindah-indah kisah dan jalan kami yang kami wahyukan kepadamu, iaitu Al-Quran. Padahal sebenarnya engkau lah sebelum datang wahyu ini ada orang-orang yang tidak pernah menyadari akan hal ini. Bermakna di sini bahawa kisah-kisah yang ada dalam Quran
cerita-cerita yang ada dalam Quran ialah untuk menjelaskan, untuk membawa manusia supaya mereka mengetahui ataupun menyedari tentang hakikat ke mana hadir mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkara yang paling penting dan perkara asas yang pokok di mana Allah SWT membangkitkan kita di atas muka bumi dengan peraturan undang-undang, dengan SOP yang ditentukan, maka kita akan dibangkit ataupun dikembalikan oleh Allah SWT. Ramai yang telah mendahului kita. Ramai yang telah pergi mendahului kita. Apa yang perlu kita bawa selepas kita mati? Jadi Allah SWT menterbiahkan hamba-hambanya supaya bawa bekalan yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah SWT. Allah SWT menyatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah SWT menyatakan kepada seluruh orang-orang yang beriman, peringatan kepada orang yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan renunglah akan diri kamu. Bermuhasabahlah kamu. Nilailah akan amalan-amalan kamu. Apakah yang akan kamu bawa selepas daripada ini. Yakni pada hari akhirat nanti. Dan tidak lain melakukan takwa kepada Allah. Muslimin dan muslimat, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana apabila kita merenung perkara yang akan datang, kita tahu hala tuju kita, arah tuju kita. Umpama kita ingin pergi ke suatu tempat, sudah tentulah apabila nak pergi tempat yang jauh, makin banyak bekalan. Sama ada bekalan itu berbentuk material ataupun berbentuk spiritual. Sebab itulah Ramadan mentarbiahkan kita supaya kita jiwa kita jadi mantap, fizikal kita jadi mantap dan rohani kita pun jadi mantap. Iaitu kita dalam tarbiyah Islamiah. Iaitu di mana Allah SWT untuk mendidikkan manusia, tubuh badan mereka itu supaya kenal tubuh itu datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Akal mereka yang berfikir datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka dia perlu kepada pembersihan, perlu kepada pemurnian. Pemurnian yang tidak lain ialah dengan melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Jadi Ramadan telah mengajar kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, Ramadan datang dengan membawa jutaan rahmat Allah SWT. Jutaan rahmat, kasih sayang Allah SWT supaya manusia menilai kembali, merenung kembali betapa banyaknya rezeki yang Allah SWT datang kepada manusia, maka manusia perlu bersyukur. In ta'udu ni'matullah la tuhsa. Sekiranya kamu renung akan nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan terhitung ataupun terkira banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah SWT turun disebabkan kasih sayang Allah SWT sebagaimana kita sebut. Kita minta dengan Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Dan Allah SWT menyatakan, Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un liman fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat dan pengajaran daripada Tuhan kamu, yang menjadi penawar bagi segala penyakit sama ada penyakit zahir ataupun penyakit batin, dan menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat kepada orang-orang yang benar. Jadi Allah SWT tentukan Al-Quran datang sebagai rahmat Allah SWT. Kurikulum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan pada umatnya merupakan rahmat ataupun kasih sayang Allah. Jadi dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan,
bulan yang penuh dengan rahmat, datang kitab yang penuh dengan rahmat kepada manusia yang mengharapkan rahmat Allah, dan mereka yang mendapat rahmat Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Ramadan datang dengan membawa 1000 keampunan. Iaitu bulan, dikatakan bulan keampunan ataupun bulan maghfirah. Bulan maghfirah. Bulan maghfirah. Di mana Allah SWT sentiasa membuka pintu taubat. Inna Allah ghafurur rahim. Allah SWT sangat pengampun lagi maha pengasih. Kesilapan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, maka kita kembali kepada Allah SWT, tadah tangan kepada Allah SWT, mengadu kepada Allah SWT, sebut akan kesalahan-kesalahan kita, sebut akan kesalahan-kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah taubat kami. Oleh sebab itu malam-malam, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, siang berdakwah, bekerja, siang berjuang di Allah SWT, malam mengadu kepada Allah SWT, menangis mengadu kepada Allah. Sebab itu dalam bulan Ramadan, Allah SWT menjadikan bulan jihad. Dalam bulan Ramadan, Allah SWT turunkan atau membantukan Badar Al-Kubra. Allah Rabbi. Badar Al-Kubra. Apa itu Badar Al-Kubra? Iaitu peperangan di antara orang Islam dengan orang Islam. Peperangan di mana? Iaitu orang yang berpindah daripada Mekah ke Madinah, kemudian perintah berperang dengan orang Mekah. Bermakna berperang dengan saudara yang terdekat. Berperang dengan adik-beradik. Berperang dengan sahabat handai. Berperang dengan waris-waris yang terdekat. Kerana apa? Untuk menegakkan kalimah takwa kepada Allah Subhanahu. Sebab tu nilaian kita, dasar kita kembali kepada Al-Quran Karim. Sebab itulah Allah SWT menyatakan kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang sentiasa membenarkan dan supaya manusia mudah untuk memahami kaedah yang Allah SWT berikan kepada kita. Di mana Allah SWT sebut, walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal muddakir. Dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mengambil peringatan dan pengajaran? Jadi Allah SWT sebut mereka. Sebut mereka bahawa turun Al-Quran, peringatan dan pengajaran. Kita lupa siapa kita, kembali kepada Al-Quran. Kita lupa apabila memiliki harta yang banyak, dari mana datang harta kita? Sudah tentulah kita akan kembali kepada Allah SWT. Allah SWT menyatakan bahawa wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku rezeki kepada kamu dan aku minta sedikit untuk dibahagi-bahagikan kepada orang. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkatan, kepenuh rahmat dan keampunan, dan nak mendapat keampunan banyakkan bersedekah. Jadi bulan Ramadan ini bulan bersedekah. Bulan bersedekah. Walaupun kita dalam keadaan sekarang, dalam keadaan COVID, maka kita perhatikan kepada sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita yang putus bekalan dan sebagainya. Maka Allah SWT perlukan zakat fitrah. Maka kita berlomba-lomba selain daripada buat perkara, melakukan perkara yang wajib. Yang keempat, yang ketiga, bulan Ramadan merupakan bulan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang berpuasa itu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dibuka abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Dan diselamatkan daripada neraka, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi bermakna Allah SWT menterbiahkan kepada manusia dalam bulan Ramadan ini untuk mendapat syurga Allah SWT. Maka melaksanakan perintah Allah SWT, iaitu dengan meninggalkan asas pokok utama tinggal. Yang pertama, tinggal perkara-perkara yang Allah SWT perintah. Sama ada kita suka atau tidak suka, maka kita wajib tinggalkan. Sebab itulah apabila Allah SWT perintah, yang ini haram, yang ini halal, maka kita perhatikan, yang ini makruh, yang ini sunat, maka kita buat pemilihan. Kita ke arah mana harga tuju kita? Ke arah syurga ke
ataupun ke arah neraka. Itu penilaian yang kita kena bawa, sama ada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita. Maka asas pokok ialah selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada azab neraka Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, ini tarbiyah Allah SWT kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nak melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan di samping itu, Allah SWT menunjukkan dalam bulan Ramadan ini supaya tinggalkan perkara-perkara rafas, fusuk, perkara-perkara yang keji. Sebagai nilai dalam Ramadan itu ialah nilai akhlak. Orang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa tidak bercakap perkara-perkara yang boleh mendatangkan perkara yang sia-sia. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatin khashun wallazina hum 'anil lagwi muridun. Orang yang beriman ini selain daripada mendirikan sembahyang, dia menjaga tata cara bertutur cara, tata cara untuk berWhatsApp, tata cara untuk berFacebook dan sebagainya supaya akhlak Islam dijaga. Akhlak Islam dijaga. Sebab dalam bulan Ramadan masa Covid, maka Allah SWT supaya menahan kita daripada mata, tangan, kaki dan melakukan. Tetapi ingat, di sana ada satu perkara lagi, iaitu kita berwasap. Datang satu benda, maka kita kena ini betul atau tidak. Fitnah atau tidak. Baik atau tidak. Mempengaruhi orang lain atau tidak. Maka hal ini perlu dijaga lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan al-Mubarak supaya kita selamat daripada amaran ataupun daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang ingkar kufur akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan hidayah dan petunjuk. Nur, hidayah dan petunjuk. Sebab apabila turun Al-Quran, sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi, di mana Allah SWT menyebut Al-Quran ini bukan saja sebagai obat, bukan saja sebagai penawar, sebagai rahmat yang Allah SWT sendiri jaga. Al-Quran ini Allah SWT sendiri jaga untuk diberi kepada orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran ini memberi peringatan dan penawar serta obat bagi orang-orang yang sebagaimana firman Allah SWT. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun. Kun huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Allah SWT mengatakan, kalaulah Al-Quran itu kami jadikan bacaan dalam bahasa asing, tentulah mereka akan berkata, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayat dalam Al-Quran yang kami fahami? Patutkah kita itu berbahasa asing sedangkan Rasul yang membawanya berbahasa Arab? Katakanlah oleh Muhammad, Al-Quran itu menjadi petunjuk, yakni cahaya serta penawar bagi orang-orang yang beriman. Jadi jelas Allah SWT menyatakan bahawa Al-Quran itu merupakan penawar dan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Dan kita apabila sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah, sudah tentulah untuk mengharapkan diri kita diselamatkan oleh Allah SWT. Maka kita kena merenungi, kita muhasabah. Selepas daripada ini kita akan kembali kepada Allah SWT. Apa yang kita perlu untuk kembali kepada Allah SWT? Sudah tentulah keampunan. Sebab apabila keampunan Allah SWT beri kepada kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Dilepaskan daripada azab kubur. Muslimin dan muslimat sidang penonton. Selepas daripada kita hidup di dunia tak lama, muslimin dan muslimat. Lepas tu kita akan diambil nyawa oleh Allah SWT ataupun kita akan masuk ke alam yang kedua, alam barzakh. Apa kebekalan nak masuk ke alam barzakh? Sudah tentulah takwa kepada Allah SWT. Sebab di sana akan disoal oleh Allah SWT beberapa kali. Dan kita ingat bahawa alam barzakh ini ataupun kubur ini merupakan sifat yang sunyi, sifat yang jauh, sifat yang tidak ada teman, melainkan teman kita tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang tanfa'u, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga ialah wa waladun salih, anak yang soleh. Jadi ketiga-tiga ini perlu kita dapat semasa kita hidup dan Allah SWT berikan kepada kita
dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Maka di sinilah kita bermuhasabah sungguh-sungguh supaya bulan Ramadan ini untuk mendapat keredaan Allah SWT. Jadi bulan Ramadan Allah SWT mulakan dengan puasa. Apa yang ada dalam puasa itu? Dalam puasa itu sudah tentu ada perkara yang sangat besar untuk mendapat kemenangan, iaitu sabar. Sabar. Allah SWT menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu serta tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah SWT supaya kamu beruntung. Jadi dalam ayat ini, dalam bulan Ramadan Allah SWT mentarbiahkan kita. Yang pertama supaya kita bersabar. Sabar dalam menghadapi ancaman-ancaman yang berlaku. Khusus melalui COVID-19. Maka pada masa kita bersabar, ikut arahan-arahan yang ditentukan, ikut SOP-SOP yang ditentukan supaya kita selamat. Yang kedua, kita hendak bersama dengan orang yang sabar. Bermakna, siang kita menahan diri daripada makan dan minum. Siang kita menahan diri daripada perkara-perkara maksiat. Siang daripada malam kita bangun, sabar untuk bangun. Kenapa? Kerana manusia diperintahkan apabila malam bangun untuk menunaikan ataupun qiyam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma. Siapa yang qiyam, bangun menghidupkan. Apa maksud menghidup? Iaitu menyuburkan. Jadi kalau kita pokok, kalau nak subur, perlu kepada siraman dan perlu kepada baca, perlu kepada tanah yang elok. Maka begitu jugalah jiwa kita yang baik, jiwa kita yang elok, perlu kita baca. Bacanya adalah bangun malam, mengadu kepada Allah, angkat tangan, berdoa kepada Allah, melakukan qiyamul lail, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat tahajud. Inilah masa bulan Ramadan yang diberi peluang oleh Allah SWT setahun sekali. Setahun sekali Allah SWT rebiahkan manusia. Allah SWT berikan manusia. Allah SWT beri kepada manusia supaya manusia sedar. Ini cara Allah SWT mengatur kita dan seharian. Baik. Jadi Allah SWT kata, sabiru wasabiru warabitu. Tetap bersiap sedia. Kita terima kasih kepada barisan hadapan. Barisan depan terdiri daripada para doktor, terdiri daripada polis, terdiri daripada askar, terdiri daripada apan dan sebagainya, yang mana bersungguh-sungguh untuk menghadapi kalau sekarang ini COVID-19. Jadi kita begitu bersiap sedia untuk menghadapi masa depan kita, iaitu untuk bertemu dengan Allah SWT pada hari akan datang. Siap sedia. Apakah kita masuk dalam golongan orang as-sabiqun awalun atau masuk golongan yang kiri? Jadi kita nak masuk kumpulan kiri ataupun kanan, kita tanya kepada diri kita, tanya kepada iman kita. Inilah Allah SWT rupiah supaya manusia menjadi orang yang sejati. Jadi Allah SWT sebut kepada kita dalam Quran, cukup lengkap. Kemudian Allah SWT, wattaqullah. Perkara yang penting adalah bertakwa kepada Allah SWT. Jadi dalam bulan puasa, bagaimana Allah SWT atur kita hidup berkeluarga. Pagi-pagi bangun bersama-sama anak-anak sebelum subuh, bangun bersama anak-anak bersahur. Alhamdulillah. Lepas bersahur semua kecil besar, kemudian sampai waktu berbuka bersama-sama. Malam Allah SWT atur sekarang ni dalam sama PKP ini, maka diatur supaya solat tarawih bersama-sama. Solat tarawih bersama-sama, kemudian mukimori pula bersama-sama, kemudian berbincang bersama-sama, beri tazkirah selama ini terserah anak kita pada sekolah, kepada guru-guru. Sekarang kita sendiri yang mendidik anak kita, yang mentazkirah kepada anak kita, yang memantau pergerakan anak kita, memantau keluarga kita dan sebagainya. Itulah yang maknanya kita semua peringkat dalam memainkan peranan untuk mendapat rahmat Allah. Jadi oleh sebab itulah, maka dalam bulan Ramadan ini Allah SWT sebut la'allakum tuflihun. Moga-moga orang yang sabar, orang yang bersama dengan Allah sabar, orang yang duduk di sempadan tempat yang ditentukan itu, maka barulah Allah SWT la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu mendapat itu. Bagaimana para Nabi SAW berjaya kerana sabar. Rasulullah ni yang menghadapi berbagai ujian berjaya
sabar. Nabi Nuh berjaya, Nabi Hud berjaya, Nabi Ayub berjaya, Nabi kita Muhammad SAW berjaya. Islam sampai hari ini hasil atas kesabaran dan kesabaran. Dan kesabaran ini berdasarkan kepada keimanan kepada Allah SWT. Itulah Allah SWT mentarbiahkan kita untuk menjadi insan yang sejati, insan yang Rabbani, iaitu generasi yang Rabbani, iaitu generasi yang bertakwa kepada Allah SWT. Moga-moga kita termasuk dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Ramadan mendidik kita, mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik kampung kita, mendidik jemaah kita, mendidik negara kita untuk melahirkan negara yang baik. Negara yang baik keluar daripada ketakwaan kepada Allah. Pemimpin yang bertakwa, rakyat yang bertakwa, ibu yang bertakwa, anak yang bertakwa, datuk yang bertakwa, nenek yang bertakwa, dan semua masyarakat apabila atas dasar takwa kepada Allah, maka mereka selamat dunia dan akhirat. Dan Allah SWT menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Kalau dulu setiap Jumaat kita dengar bahawa supaya perintah bertakwa kepada Allah. Dan Allah SWT kata, wa la tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu telah beriman, kamu telah menyembah diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Itulah sedikit perbincangan muhasabah dan bulan Ramadan ini untuk kita mengambil pengajaran dan pengiktibaran. Moga-moga kita sentiasa dirahmati oleh Allah SWT dan semoga kita sentiasa mendapat berkat daripada Allah SWT, sentiasa mendapat keampunan Allah SWT dan mati kita dalam iman, hidup kita dalam iman, dan kita insya-Allah kita masuk dalam kumpulan orang yang al-faizun, orang yang berjaya di dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi sekali itu segala kesilapan dan kesalahan mohon maaf, dan segala apa-apa yang kurang mohon maaf. Moga-moga ia menjadi peringatan kepada diri saya dan kepada penonton-penonton yang dirahmati Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم